sekelompok manusia yang menubuhkan satu perhimpunan bagi membincangkan perihal sesuatu dan satu masa. Pengkongsian antara kumpulan sesama kumpulan, antara individu dan individu untuk membincangkan sesuatu perkara agar sesuatu perbincangan itu terjadi dan berhasil melalui perbincangan yang berkumpulan. Komunikasi kumpulan kecil ialah koleksi individu yang di mana setiap ahli saling berhubung antara satu sama lain, sentiasa memberi pandangan masing-masing, sentiasa mengkongsikan perihal kata-kata yang ingin dihujahkan dalam sesuatu perbincangan. Melalui perkongsian dari setiap individu membuatkan satu perkongsian itu menjadi satu maklumat dan boleh dijadikan satu informasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Chong Mei, nombor matrik 289026. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok diperkenalkan dari penelitian panjang oleh Irvin L. Jarvis. Teori ini merupakan satu proses untuk berfikir dan membuat keputusan secara berkelompok. Pendekatan teori ini dilihat sebagai satu cara yang lebih baik dalam membuat keputusan. Menurut Siew Mei Kong, teori ini merupakan satu kecenderungan yang menggalakkan perpaduan dan toleransi dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Terdapat 8 tanda pemikiran kelompok. Yang pertama ialah mempunyai maklumat yang jelas mengenai apa yang mereka ingin capai. Kedua, melibatkan kepercayaan bersama terhadap pihak atasan dan sesama mereka sendiri. Ketiga, mempunyai kebolehan yang sesuai untuk membantu proses dalam mencapai maklumat tersebut. Keempat, mempunyai komunikasi dan skil berunding yang baik. Kelima, mempunyai rasa setia dan dedikasi sesama ahli pasukan. Seterusnya, mempunyai kepimpinan yang tepat, contohnya dapat memotivasikan ahli pasukan walaupun dalam situasi yang sukar untuk membuat keputusan. Dan akhir sekali, mempunyai sokongan dalaman dan luaran untuk memastikan kerja-kerja yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik. Menurut De Vito, kumpulan ialah satu himpunan individu yang mempunyai struktur dan berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai matlamat yang sama. Kumpulan dibentuk dengan mempunyai lebih daripada 2 orang ahli pada sesuatu jangka masa bagi sesuatu tugasan yang perlu dilaksanakan. Setiap ahli di dalam kumpulan juga mempunyai peranan masing-masing yang perlu dilaksanakan. Kumpulan boleh dibahagikan kepada 2 iaitu kumpulan formal dan juga kumpulan tidak formal. Kumpulan formal adalah sesuatu yang jelas dan lebih berstruktur, manakala kumpulan tidak formal pula boleh ditubuhkan dan dipilih di kalangan ahli secara tidak berstruktur dan sering berubah mengikut kesesuaian keadaan. Terdapat beberapa ciri komunikasi kumpulan yang perlu dititik beratkan semasa penubuhan sesuatu kumpulan, antaranya ialah saiz kumpulan di mana ianya bergantung kepada bentuk tugasan yang hendak dilaksanakan dan juga matlamat kumpulan ditubuhkan. Sebarang penambahan atau pengurangan saiz ahli kumpulan akan mempengaruhi pencapaian matlamat kumpulan. Napier and Gershenfeld menyatakan bahawa saiz ideal bagi sebuah kumpulan kecil adalah seramai 5 hingga 7 orang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizal Johari bin Abdul Wahab, nombor kad matriks 289359. Antara faktor yang dapat memberi keberkesanan dalam teori pemikiran kelompok ialah dengan komunikasi ini ialah anggota dalam kelompok dapat bertukar maklumat dengan mencapai tujuan yang sama dengan mendapat penambahan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dihadapi sebelum ini. Selain itu juga, ia dapat menjadikan setiap anggota dalam kelompok lebih bersedia untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dalam kelompok. Ia juga dapat mengembangkan idea setiap individu dalam kelompok dengan lebih berani untuk tampil menyumbangkan idea di dalam suatu kelompok. Andaian ini ialah ia dapat meningkatkan tahap kesedaran anggota dalam kelompok untuk tetap bersatu dalam menghadapi sebuah masalah yang lebih mencabar. Teori pemikiran kelompok yang berkesan ialah dengan melalui 4 fasa iaitu forming, storming, norming dan performing.
Forming merupakan fasa perkenalan di mana dalam fasa ini, golongan dalam kelompok saling menegur sapa dan mula berbincang antara satu sama lain. Storming pula adalah fasa untuk mencapai kesepakatan bersama di dalam kelompok dengan matlamat ingin menyelesaikan tugas dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Norming pula ialah fasa di mana ia menentukan sesebuah tindakan atau hukuman apabila anggota dalam kumpulan tidak dapat menyertai tugasan yang telah ditetapkan atau bersepakat sebelumnya. Dan yang terakhir ialah performing, iaitu hasil sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai bersama-sama. Assalamualaikum, saya Cik Anis Salwani Nazifah binti Abdullah 289024. Penggunaan teori dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, pemikiran kelompok bagi menjimatkan masa. Penggunaan teori pemikiran kelompok dapat menjimatkan masa dalam proses membuat keputusan. Misalnya, pengurus mengutarakan satu buah fikiran untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mengutarakan semua sebab dan akibat daripada keputusan tersebut dilaksanakan kepada ahli mesyuarat, lalu dipersetujui oleh kebanyakan ahli mesyuarat tersebut dengan adanya rasionalisasi bahawa masalah tersebut pernah ditangani dengan menggunakan cara yang sama pada masa lalu. Yang kedua, pemikiran kelompok bagi proses berkongsi buah fikiran. Perkongsian buah fikiran juga dapat berlaku dalam sebuah sesi mesyuarat yang menggunakan teori pemikiran kelompok sebagai asas. Ia dianggap sebagai satu peluang bagi berkongsi pengetahuan mengenai sesuatu keputusan yang harus dilaksanakan oleh ahli mesyuarat. Sekiranya ketua kumpulan atau pengurus adalah yang diberi tanggungjawab untuk membuat keputusan, perkongsian buah fikiran ini dapat membantu dalam proses tersebut. Pemikiran kelompok bagi proses penjanaan buah fikiran. Penggunaan teori pemikiran kelompok dapat membantu dalam penjanaan buah fikiran yang kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ahli kumpulan dapat membincangkan tentang buah fikiran yang kreatif serta dipercayai dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dibincangkan serta secara satu persatu serta mengambil kesempatan terhadap perbezaan pendapat pengetahuan serta perspektif dalam kalangan ahli mesyuarat. Saya Nur Asimah binti Roslan, nombor ID 289172. Penilaian terhadap teori komunikasi. Penilaian yang dapat dilihat di sini ialah sekiranya komunikasi tidak dapat dilakukan dengan berkesan, maka suasana yang harmoni tidak dapat diwujudkan di dalam sesebuah organisasi maupun masyarakat. Hal ini terjadi kerana terdapat perhubungan di antara ahli-ahli kelompok yang sentiasa berfikiran negatif terhadap ahli kumpulan yang lainnya dan menimbulkan syak wasangka tentang sesuatu yang dianggap penting dan ianya perlu dimaklumkan kepada semua ahli yang berada di dalam kumpulan teori kelompok ini. Komunikasi dapat dicapai apabila perkara yang hendak dicapai dapat disampaikan dengan jelas dan berkesan serta mudah difahami. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi teori komunikasi kelompok ini. Antaranya ialah persefahaman atau lebih memahami, merasa berpuas hati antara satu dengan yang lain, pengaruh tingkah laku dan memperbaiki atau baik pulih hubungan. Secara keseluruhannya dapat dirumuskan di sini bahawa teori komunikasi kelompok merupakan pemikiran yang digunakan oleh individu apabila mereka terlibat secara mendalam dalam kumpulan secara kohesif. Teori ini secara terperincinya mencadangkan bahawa dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan berkumpulan, ahli kumpulan akan mencuba untuk meminimumkan konflik dalaman dan mencapai konsensus tanpa menguji, menganalisis dan menilai idea-idea secara kritis.